Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. Okay, so this is the part 2 of chapter 1, the Asia. So in the part 1, kita dah pergi introduction, and then kita dah pergi dua buah negara dekat bawah Southeast Asia, iaitu Malaysia dan juga Indonesia. So hari ini adalah sambungan kepada video tersebut, iaitu part 2. So dalam part 2 ni kita habiskan negara-negara bawah Southeast Asia. Okay, ada beberapa lagi negara yang kita tak pergi lagi. So this is the first country sambungan bawah chapter 1 ni. So negara yang ketiga kita akan belajar dalam Southeast Asia adalah Filipin. Filipin bahasa Melayunya kadang kita panggil Filipina. Okay, bahasa Inggeris adalah Philippines. Alright, so this is the map of Philippines. So map of Philippines ni, kalau kita boleh tengok dalam ni, benda yang paling ketara adalah Filipin ni semuanya pulau, dikelilingi oleh air yang biru di dalam peta tu. Okay, so di sebelah kiri dia ada South China Sea. Okay, di sebelah kanan ni dia ada Philippine Sea, dan bawah ni ada Mindanao dengan Sulu Sea. So dia ada sepadan bawah ni dengan Malaysia, dan bawah ni ada sepadan sikit dengan Indonesia. Alright, so kalau tengok dia ada pulau ni. Pulau ni pun dia terbahagi pada beberapa buah pulau yang ketara lah. Contohnya Bubuyan Island, Lubang Island, Catanduanes Island, dia ada Negros, dia ada Panay, dan dia ada Palawan Island. Okay, so capital dia terletak di Manila. Ni gambar bintang ni. Alright, so macam biasa kat tepi ni dia ada skala, dan dia juga ada kompas ni. Alright, so dia menghadap utara lah. Okay, so kita tengok karakteristik of Filipin dulu. So capital dia adalah Manila and Quezon City. Okay, bila ada N ni, kalau salah satu pun tak salah lah. Tapi sekarang ni capital yang paling ketara dekat Manila adalah dekat Filipin adalah Manila. Alright, sebab Manila ni memang secara rasminya telah menjadi capital negara Filipin. Dulu Quezon City, lepas tu dia alih ke Manila. Alright, and the government is republic. Again, republic macam Indonesia, dia ada presidennya dan dia tak ada raja. Okay, and then size 115,831 square miles. Alright, dan language is Filipino and English. English memang salah satu bahasa medium dekat Filipina, sebab dia sekutu rapat dengan US. So bahasa Inggeris dia not bad lah. Ethnic division 91.5% Christian Malay. Christian Malay ni bermaksud muka dia macam Melayu, tapi sebenarnya dia orang Christian. Okay, and then Muslim Malay 4% ada juga, and then 1.5% Chinese and 3% others. Okay, others ni selalunya agama-agama lain atau etnik-etnik lain yang menganut agama lain lah. Contoh macam puak-puak. Okay, and then religion 83% Roman Catholic. Roman Catholic ni jenis-jenis agama dalam Kristian. Dalam Kristian ni ada banyak jenis Kristian. Ada Roman Catholic, ada Protestant. Okay, so dia macam mazhab yang berbeza lah kalau dalam agama Islam lah. So Roman Catholic ni paling ramai 83%, and then Protestant 9%, 5% adalah Muslim, dan 3% adalah Buddhist and others. So currency adalah peso. Di Filipin digunakan currency peso. And then population is 92 million in 2011. So populasi dia pun agak ramai. So 92 million boleh katakan 3 kali ganda lebih ramai di Malaysia. So Malaysia ni 30 juta, sana dah 93. So it's quite high lah. Alright, so tu bendera Filipin. Dia warna putih, biru dan juga merah, dan dia juga ada warna kuning-kuning tu lah. Okay, right, next kita tengok kepada physical characteristic dalam Filipin ni. Mountainous island with narrow to extensive coastal lowland. Ni salah satu ciri-ciri yang boleh katakan kelemahan dekat Filipin lah. Dia banyak pulau, dan pulau dia tu kebanyakannya berbukit. So tempat tinggal sangat limited sebab kawasan dia berbukit. So kita lebih banyak tinggal di kawasan yang rata kan. So di kawasan bukit ni dia terpaksa adapt dengan keadaan bentuk muka bumi lah. And then climate is tropical marine with monsoon from July to October. Okay, so Filipin ni pun negara yang dah duduk di atas tadi. So suhu dia bukan suhu, dia punya cuaca dah mula berubah. Yang mana dia ada satu musim kering, dan dia ada musim monsoon antara Julai sampai Oktober. Okay, so bawah tu dia adalah peta graf lah, graf taburan hujan, bila paling banyak hujan. So dalam tu Julai sampai Oktober tinggi lah. Gambar yang kat atas ni, okay, ni adalah lereng bukit, dan dia tanam padi kat situ. Kalau korang pernah tengok dekat geografi dulu, okay, ni dipanggil sebagai padi bukit. Dia tanam secara lereng, sebab dekat Filipin dia tidak ada tanah rata yang banyak. So dia akan tanam padi di bukit. Dan satu lagi,
Kenapa ditanam di bukit? Sebab tanah dekat bukit ni sangat subur. Sebab bukit dia orang adalah gunung berapi. Tu sebab Filipina ni salah sebuah negara yang ada gunung berapi. So dia orang tapi kelebihan gunung berapi ni, tanah dia dekat sekeliling tu adalah tanah yang sangat subur. Tu sebab dia orang tanam padi di bukit-bukit ni lah, lereng bukit ni. Okey, so bayangkanlah cara dia orang nak menuai, cara dia orang nak menanam anak padi tu macam mana susah dia lah. Dia tak boleh pakai mesin, semua dia pakai hand lah, pakai tangan lah. Tu sebab padi bukit ni mahal. Alright, tapi dia memang berkhasiat lah sebab dia tanah yang subur. Alright, tourism pula dekat Filipina ni most diverse tourism of all South Asian countries. Okay, maksudnya ni ramai orang datang ke Filipina ni, berbagai-bagai negara yang datang ke Filipina ni. Major tourist visitor adalah US 21.4%, followed by Japan 17.9%, with lowest number of regional tourists 6.5% pun Southeast Asia. Okey, kenapa kat Southeast Asia ni tak ramai yang datang ke Filipina? Sebab salah satu faktor ialah bahasa. Sebab bahasa di Filipina memang jauh berbeza dan culture dia tak sama dengan Southeast Asia. So menyebabkan tak ramai yang selesa untuk melancong ke sana lah. Dan selain pada tu, peperangan lah, faktor peperangan dan ketidakamanan di Filipina. Kalau di US dia 21.4% sebab dia sekutu pada Filipina. So ramai orang US datang ke Filipina. Japan pun sama. Japan disebabkan oleh industri lah, sebab banyak kilang-kilang di Filipina jugalah. And then Philippines was the site of large US military base. Dulu dekat Filipina ni memang sampai sekarang sebenarnya ada lagi pangkalan tu. Tapi pangkalan laut tak silap saya yang masih ada di Filipina. Pangkalan darat dah tak ada sebab dulu masa perang Vietnam War tu US pun terlibat dan US dia berpangkalan di Filipina untuk fly ke Vietnam. Dia ada baca port dia lah. Alright. So bawah ni graf menunjukkan bilangan persen pelancong yang datang ke Filipina. So United States, Japan, Taiwan, Hong Kong, Korea. So dia berbagai negara yang datang ke Filipina. Dia tak ketara sangat lah. Okay. Itu sebab masuk diverse, dia pelbagai. And then transportation, good international access to Manila from North America and ASEAN countries. So dari segi flight international dia semua ada lah sampai ke Manila. And then long distance buses serve all parts of the country. So semua ada bus dalam negara tu. And then ada public transportation. Dan dia ada transport yang sangat menarik, iaitu dipanggil sebagai jeepneys. So jeepneys ni adalah highly decorated minibus built on the old frame of old US military jeeps. So dia gunakan military jeep US yang dah lama-lama tu, dia gunakan sebagai orang kata transportation. Sebab lepas US tinggalkan Filipina ni, banyak truck-truck US yang tak digunakan lah. So dia gunakan tu sebagai transportation. Dia macam bas kecil lah. Okay, jadi ada gambar. They travel on a fixed route and stop when who wave at the sidewalk and stop when the passenger taps or pound the roof. Dia macam prebet sapu lah. Kita lambai je, dia akan berhenti. Dan kalau nak berhenti daripada dalam bas tu, kita just ketuk siling dia. Driver akan dengar, driver akan berhenti lah. Dan dia ada orang yang akan collect duit lah dalam tu. Okay. So jeepneys ni sangat penting. Salah satu transportation yang unik dekat Filipina. Sebab soalan ni selalu ada dalam final exam. Okay, quiz ke test ke, pastikan ingatlah jeepneys ni apa. Okay. So ni gambar jeepneys ni. Ni dia punya truck ni. Okay. US punya jeep yang lama. So dia modified, dia boleh letak orang kat dalam tu. So nampak dia agak bersesak lah. Alright. So kalau kita rasa social distancing kita dalam jeepneys ni memang out lah orang kata. Sebab memang sangat padat lah bawah ni. Boleh muat dalam 10 orang kot kat belakang tu lah. Okay. So yang berada pegang handphone tu mungkin ni kot dia punya conductor, dia punya collect duit. Alright. Sian tengok. Susah. Filipina ni is not the same as other country lah. Hidup diorang susah sikit. Okay. And then tourist destination attraction dekat Filipina ni, Manila and Luzon Island. So Luzon Island ni dekat atas tu, dekat Manila tu. So dia ada banyak parks, okay, taman-taman, the impressive modern buildings and cultural center. Spanish architecture with iron grillworks and balcony evident throughout the city. Kenapa ada Spanish architecture ni? Sebab dulu dekat Filipina ni pernah dijajah oleh Spain. Dia lain, dia tak macam Malaysia. Kita dijajah oleh Inggeris dan juga Belanda dan juga Portugis. Tapi di Filipina dia orang Spain lah. And then Cebu City, second international gateway to Philippines with good diving and water sport and historical attraction. Pulau Cebu ni dia famous sebab kan ni apa, tarikan utama dia adalah diving lah, scuba. Sebab air dia dekat situ sangat jernih dan sangat lawa. Okay.
So, and then last kali kita ada Mindanao Island. Mindanao Island ni selatan Filipina. Dari sebuah pulau dipanggil Pulau Mindanao. Keburukan Mindanao Island ni diramai orang Islam puak pemisah tu. Yang Abu Sayyaf pernah jolik rakyat Malaysia dekat Sabah tu, datang dari Pulau Mindanao ni lah. So Pulau Mindanao ni walaupun dia cantik, dia memang sangat cantik sebab tak ada orang kat situ. Dia lebih kepada ramai orang kampung-kampung nelayan yang kecil. So kat situ memang lawa lah dia punya laut. Tapi keburukan dia keselamatan lah. Situ banyak sangat pengganas orang panggil. Okay, so kena berhati-hatilah. So Mindanao Island ni tak ada turis pun sebenarnya pergi sana. Basically yang ramai pun pergi dekat Cebu City ni lah. Okay, alright. Next kita tengok negara Singapore. Singapore ni apa kelebihan dia? Kita tengok peta ni. Dia sebuah pulau. Dan dia berjiran dengan Malaysia di atas ni. Dan bawah ni dia ada Indonesia sikit lah. Pulau-pulau Indonesia bawah ni. Okay, so Singapura ni dia dipisahkan daripada Malaysia dengan Selat Johor. Okay, so Selat Johor ni kecil je. Dia macam sungai je kalau kita tengok daripada Johor kan. Okay, tapi dipanggil sebagai Selat Johor sebab dia bercantum dengan laut. Okay, and then dia punya dia punya skala dalam ni, kalau korang tengok kat tepi ni, dia ada tunjuk penunjuk dia. International boundary line yang straight tu lah. And then ada national capital. Okay, ada ibu negara. Okay, Singapore ni dia punya ibu negara pun dia ada, kenapa tak ada bintang dalam peta Singapore ni? Sebab Singapore ni dia menarik. Dia adalah sebuah negara, dia adalah sebuah bandar, dan dia adalah sebuah ibu negara. Semua ni adalah ibu negara dia. Nampak? So Singapura ni tu sebab tak ada bintang capital, sebab Singapura dia punya capital adalah Singapore lah. Okay, so bawah tu ada skala dan ada sungai-sungai tu lah. Itu tak apalah. Alright, kita move kepada karakteristik dia. So capital Singapore, nampak? So dia lah pulau, dia lah bandar, dia lah ibu negara. Okay, and then government is republic within Commonwealth. Commonwealth ni adalah negara yang pernah dijajah oleh British. So republic ni adalah negara yang sama juga dengan Indonesia dan Filipina, iaitu dia tak ada raja dan dia hanya ada seorang presiden. Okay, and then size 220 square miles. So kecil je, dia pulau je sebenarnya. And then language is Chinese, Malay, Tamil and English. Sama macam Malaysia. Okay, and then ethnic division mostly adalah Chinese 76.4%, Malay 14.9%, Indian 6.4%, and then others 2.3%. Religion pun sama, Buddhist lah paling ramai sebab Chinese paling ramai. And then Muslim followed by Christian, Hindu, Sikh, Taoist and Confucianism. Dia sama macam Malaysia je sebenarnya. Alright, sebab dulu Singapura ni dengan Malaysia ni sebuah negara. Tapi kita terpisah sebab political punya isu lah. Okay, dan currency Singapore adalah Singapore dollar, SGD. And then population is 5.2 million. Tak ramai pun, kecil je, 5.2 juta. Lebih kurang populasi KL lah. Okay, so tu bendera dia merah dan putih, sama macam bendera Indonesia. Bezanya dia ada bintang atas tu dengan sabit tu. Okay, physical characteristic Singapore, dia small island city state. Itulah pulau, itulah bandar, itulah dia punya ibu negara. So climate is tropical, hot and humid around. So dia sama macam Malaysia, panas dan lembap sepanjang tahun. Dia ada hujan dia juga. And then tourism characteristic dekat Singapore ni, Singapore benefit from its central location in the Southeast Asia and history of being crossroad of shipping routes. Yang saya terang masa part 1 dulu, Singapore ni sangat menarik lokasi dia sebab semua kapal daripada Eropah akan lalu Singapore. Itu sebab Singapore ni maju dengan sangat-sangat pantas. Sebab tempat dia sangat, orang kata sangat strategik. Tu sebab dulu British kalau dia jajah belah tanah Melayu ni, dia akan pegang Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Sebab 3 tempat ni memang kapal daripada Eropah akan lalu. Dan situlah dan mana dia bermulanya perdagangan dekat Singapura lah. Tu sebab Singapura ni maju sampai sekarang ni lah. And then since World War 3, WW2 tu, World War 2, Singapore emerges as important industry producer and commercial center in the region. So lepas Perang Dunia Kedua lah, World War 2, Singapore ni memang naik berkembang begitu mendadak, lebih laju daripada Malaysia. Okay, tourists to Singapore reflect the regional market as ASEAN accounted for 50% of all arrival in 1999. So Singapura ni macam Malaysia, kebanyakan yang datang ke Singapura ni adalah orang Asia. Sebab again dia berbilang kaum macam Malaysia jugalah. Okay, and then transportation, dia cerita dekat dalam satu point ni, iaitu semua access ada ke Singapore, flight ke, and then dia ada macam-macam transportation dalam negara dia. Ada subway, dia ada bus. Okay, dan dia juga ada flight lah. Dia tak ada domestic flight sebab Singapore ni sangat kecil.
orang naik pakai bus je atau orang naik kereta je boleh pusing satu pulau tu. Alright, so dia mostly flight ke luar negara lah. And then tourist destination attraction Chinatown, ada Chinese food, culture, smell, medicines and handicraft. Smell ni wangi-wangian lah, okay, smell ni. And then Jurong Bird Park, okay, taman burung di Jurong. And then dia ada Underwater World Singapore, antara underwater world yang terbesar di dunia lah. Tu ada gambar di sebelah bawah tu. Alright. Okay, negara seterusnya Thailand. Thailand ni pula dia terletak di belah utara Malaysia, kalau tak ada peta ni, okay? Dan dia ada beberapa buah jiran lah. Di sebelah kiri dia ada Myanmar, sebelah kanan dia ada Cambodia dan Vietnam, and then atas dia ada Laos. Okay, so Thailand ni dia punya capital is Bangkok. Ni ada bintang ni, Bangkok ni dekat teluk tu. And then dia ada beberapa buah pulau yang famous di sekelilingnya. Ada Phuket, okay, ada Koh Samui ni famous juga, okay. So dia ada beberapa lautan keliling ni. Dia ada teluk Thailand dan juga Andaman Sea di sebelah kiri lah, dan juga Indian Ocean lah. Alright, so macam tu je, itu je peta Thailand, very simple, okay. Next kita tengok characteristic of Thailand. Capital adalah Bangkok, okay. And then institutional monarchy dia punya government ni, sebab Thailand dia ada raja. Dia masih ada Raja Siam, dia sangat disanjung oleh rakyat dia. Dan dia ada seorang Perdana Menteri lah, okay, macam Malaysia je. Monarki ni bermaksud dia berketurunan. So raja dia kalau lepas mati, anak dia akan sambung lah. Gitu macam tu lah. And then size is 198,115 square miles. And then language is Thai and English. Okay, dia ada dua bahasa lah. Thailand ni pun pandai cakap bahasa Inggeris lah. Macam Malaysia, kita bahasa kedua kita adalah English. And then ethnic division 75% ada Thai, 14% Chinese dan 11% adalah others. And the religion, of course, ramainya menganut agama Buddhis. Okay, sebab dia ada banyak temple-temple kat Thailand ni kan. And then 4% saja Muslim dan 0.5 ni others lah. Currency di Thailand baht, BAHT, tolong eja dengan betul And then population is 70 million. So ramai lah, boleh katakan populasi dia berganda daripada Malaysia, 2 kali ganda lah. So ni bendera Thailand, tengah dia warna biru gelap, atas dan bawah kembar putih dan merah. Okay, physical characteristic di Thailand, gently rolling hills and plain with southern plateau. Okay, kebanyakan kat Thailand ni dia berbagai-bagai bentuk muka bumi lah. Dia ada berbukit dan juga tanah yang rata. Okay, low coastal plain is marshy and many lagoons. Di belah selatan dia, di sebelah pantai dia, di sebelah pantai dia banyak kawasan-kawasan yang basah lah, kawasan belukar. Dia banyak kawasan-kawasan belukar lah. And then climate is tropical, hot and humid in south and semi-arid in the north. Di sebelah selatan Thailand ni suhu dia macam Malaysia. Sama je lagi, dia masih ada musim tengkujuh. Tapi bila naik ke utara, dia dekat Bangkok tu, dia dekat dengan Laos semua tu, suhu dia dah berubah. Climate dia dah berubah, dia dah ada musim kering. Okay, tapi still panas, sama je macam Malaysia. Bezanya dia punya waktu hujan dia tu berbeza. Okay, and then tourism characteristic Thailand is a crossroad for travel between Singapore and Asia. Tu sebab Thailand ni famous, sebab orang daripada Europe dan orang daripada Asia dia akan bertembung di Thailand. And then visitor in Thailand stay longer than Singapore. Okay, so orang yang duduk di Thailand lebih lama banding duduk kat Singapore. Sebab kenapa Thailand ni dia banyak culture. Bila tarikan ni culture, orang akan stay lama. Orang akan pergi museum, rata-rata lah orang akan tengok culture, makan, jalan. Tapi kat Singapore ni dia tak ada culture. Singapore ni dia tarikan utama dia adalah hiburan. Dia banyak tarikan buatan manusia. So orang akan cepat bosan. Orang pergi dan balik je. Tu sebab kat Thailand dia stay lebih lama. Sebab Thailand dia banyak festival, Songkran lah, festival macam-macam lah. So orang akan stay lebih lama. So most tourists to Thailand are from Asia. Sama macam Malaysia dan Singapura. Ramai yang datang ke negara Thailand ni adalah orang Asia. And then tourists from outside Southeast Asia are Japan, US and China. So mostly yang datang ni mungkin disebabkan oleh business lah, yang datang ke Thailand ni, Japan, US dan China ni. Okay, so transportation di Thailand ni excellent international access. Dia ada flight international straight ke Bangkok. And then major city dalam Thailand ni dia ada kapal terbang domestik dan juga train. And then point number 3 dia kata in Bangkok transportation include bus, taxi, rental cars and samlor. Apa itu samlor? Samlor ni kau tak pernah dengar, ni rupa dia dalam gambar tu. Saya tak letak gambar tu saja. Right, so local transportation in city are by pedicab. Pedicab ni beca lah. Beca. Beza beca dengan samlor ni, kalau kau tengok samlor ni dia panjang. Dia tayar belakang dia tu adalah tempat orang duduk. Kalau beca di tepi.
Dia tarik belah tepi. Tu beza je lah. Okay. Alright, next, destination attraction dekat Thailand ni, Bangkok ni dia famous dengan impressive and fascinating life along kanal sungai. Orang kata jantung kepada Bangkok adalah sungai. So sungai utama di Thailand memang menjadi tempat orang berniaga tu dalam gambar tu. Okay, dia ada perahu-perahu, ada pasar atas air. Lepas tu kita ada temple, banyak snake farm dekat Bangkok. Okay, and then Damaduan Sarawak. Damaduan Sarawak ni Thai floating market tu lah yang dalam gambar tu, yang mana penting sungai dan juga terusan, yang mana dia orang akan berniaga di atas sungai. Sebab dulu sungai ni adalah penghubung daripada pedalaman ke bandar. So kat pedalaman ada banyak makanan. So cara dia nak bawa makanan ke bandar dan berniaga di bandar adalah menggunakan sungai. So Kwai River salah satu sungai dekat Thailand, dan juga Pattaya Beach lah, pantai Peranginan. Dia ada banyak pantai sebenarnya. Ada Phuket, ada Koh Samui Island. Okay, so tu tempat-tempat yang menarik di Thailand lah. Okay, alright, next, Indo-China. So Indo-China ni dia terbahagi kepada 3 buah negara. Nama je Indo-China, tapi jangan ingat dia China lain. Kenapa nama di Indo-China? Sebenarnya dia sepadan dengan China. Okay, so dia seakan-akan dah nak ke arah China lah. Sebab nama dia Indo-China. So 3 buah negara ni ingat Vietnam, Cambodia and Laos. So kita pergi Vietnam. Karakteristik Vietnam ni, kau tengok capital dia adalah Hanoi. So dalam gambar ni, Hanoi terletak di utara, dah dekat dengan China lah. So Hanoi ni sejuk sikit lah. And then size is 120,000 square miles. And language is Vietnamese and French. Okay, so dia ada bahasa French sebab French pernah jajah, Perancis pernah jajah Vietnam ni. And the currency is Dong, D-O-N-G. So current population dia adalah 78.4 juta pada tahun 2001 lah. Sekarang mungkin dah lebih ramai lah. Okay, so ni peta Vietnam, dia kecil je, dia halus je kat tepi ni. Nampak? So sepadan dia ada Laos dan juga Cambodia. Dan juga ada Thailand lah sikit. Alright, so sepadan ni juga ada China. Okay, so Hanoi dekat atas, Ho Chi Minh City ni pun famous juga. Okay, salah satu bandar yang utama di Vietnam lah. Okay, next kita tengok pasal Cambodia. Cambodia ni dia jiran kepada Vietnam di tepi, Laos di atas dan Thailand di kiri lah. So dia sandwich di tengah-tengah. So capital is Phnom Penh. So dalam peta ni, kalau korang cari Phnom Penh, Phnom Penh terletak di tengah-tengah ni, dekat sungai tu. Alright, sebab again dekat belah negara Cambodia, Thailand dengan Vietnam ni, sungai adalah jantung kepada negara diorang. Okay, so sangat penting sungai ni. And then size of Cambodia 69,898 square miles. Language is Khmer, currency is riel. Okay, sebutan dia riel. And population is 13.1 million. So tak ramai pun. Cambodia ni salah sebuah negara yang tak ramai orang langsung, tapi dia besar. Okay, kalau tengok dalam GPS skala tu, lebih kurang lebar dia lebih kurang semenanjung Malaysia, tapi dia punya tinggi rendah tu taklah tinggi mana, dia kecil je. Alright, taklah sebesar semenanjung tapi dia penduduk pun tak ramai, 13.1 juta. Lebih kurang besar Pahang je kot. Cambodia ni lebih kurang satu lah, kecil je sebenarnya. Alright, Laos pula, capital is Vientiane. Kalau tengok dalam peta ni, dia duduk kat pedalaman. Apa special Laos ni? Dia tak ada laut pun. Dia duduk kat tengah-tengah tanah besar tu. Kalau kau tengok tepi sepadan ni, dia sepadan dengan China, Vietnam, Cambodia, Thailand, di belah utara sikit. Dia jiran dengan Vietnam. So Vientiane adalah capital, and the size is 91,429 square miles. Language is Laotian and French. Again, dia pun pernah dijajah oleh French macam Vietnam tu. And then currency is Liberation Keep. Nama dia pelik sikit, Liberation Keep. And the population pun again tak ramai, 5.4 juta sahaja. Okay, sebab negara dia pun antara negara yang tak ramai orang lah. Okay, alright, cerita pasal physical characteristic. Ni gabungan 3 buah negara ni. Physical characteristic dekat Vietnam, Cambodia dan Laos ini, Indo-China ni, dia ada basically hilly and mountainous. Kebanyakannya berbukit, kecuali di Vietnam. So Vietnam ni duduk tepi pantai, jadi kebanyakan tempat dia semua flat. Tu Delta Mekong River in the south. Sebab Vietnam ni again sungai salah satu kepentingan lah, dia jantung pada negara tu. And then climate is tropical, hot and humid with monsoonal rains from May to September. So kat atas ni dia punya musim hujan dia dah berubah. Musim hujan dia dah pergi Mei sampai September. Dia dah berubah sebab dia still tropical. Bezanya dia punya tropical tu tropical yang savana tu, dia ada dry winter season. Okay, untuk tourism dekat Indo-China ni, 3 buah negara ni have experienced extensive conflict
and military occupation. 3 buah negara ni dulu perang, Vietnam War. Okay, so disebabkan oleh perang, tourism is growing slowly in these 3 country. Tapi Vietnam lah antara negara yang, kalau 3 buah negara ni, Vietnam yang paling laju naik lah, yang mana dia dah start menerima pelancong. Tourism to Laos has been crippled because of the political instability of Vietnam War. Disebabkan oleh perang Vietnam tu lah. So Laos memang sangat slow lah, tu sebab tak ramai orang. And then Cambodia is trying to implement comprehensive plan for tourism industry, such as construction and renovation of airport, hotels and other tourism infrastructure. So Cambodia ni dia slow-slow lah, dia tengah cuba untuk naik balik. So kalau ikut turutan, Vietnam paling maju, followed by Cambodia, and last one adalah Laos. Okay, so transportation dekat Indonesia China ni semua ada international access. Okay, kebanyakannya ada flight pergi ke Vietnam, Cambodia dan Laos. Dulu dia kena masuk ikut Bangkok, generally through Bangkok. Tapi sekarang tak apa, Vietnam dah ada flight sendiri. Okay, Cambodia dan Laos pun dah ada, Phnom Penh dah ada flight sendiri. Pergi Vientiane pun ada, cuma flight dia tak banyak lah. Alright, and then attraction and destination, Vietnam dia famous dengan Saigon and Chu Chi Tunnel. So apa famous Chu Chi Tunnel ni? Gambar ni atas ni, number 1 ni. Chu Chi Tunnel ni adalah orang kata senjata utama orang Vietnam dulu bila dia menentang US. Dia ada terowong-terowong, laluan tikus bawah tanah untuk dia orang supply bekalan makanan dan juga senjata. Itu sebab US boleh kalah. Alright. And then Laos ni ada Luang Prabang. Luang Prabang ni inilah temple sebenarnya. Okay. And Cambodia dia famous dengan Angkor Wat. Angkor Wat ni salah satu bangunan bersejarah yang daripada kurun ke-13 rasanya. So dia memang dah bina bangunan yang sangat besar pada zaman dahulu. So menariknya bangunan Angkor Wat ni sebab dia salah satu UNESCO punya bangunan. Sebab dari segi culture-nya memang menarik lah bangunan tu, sebab dia bagaikan satu kota yang sangat besar dan dibina pada zaman yang orang katakan masih tak maju pun masa tu. Okay, alright, so ni area yang kedua, East Asia. So East Asia ni saya akan sambung di part 3. Chapter ni memang sangat panjang, jadinya saya terpaksa split kepada 4 part, 4 bahagian lah. Alright, so tadi kita dah go through part 2. Kita mula daripada Filipina sampailah ke Indochina. Okay, so habis pasal Southeast Asia. So Southeast Asia dia mula daripada Malaysia pergi pada Indonesia, and then Filipina, lepas tu kita pergi kepada Thailand, Singapore, and then kita pergi kepada Indochina. Tu je negara-negara bawah Southeast Asia. So most of the countries korang biasa dengar lah, dan karakteristik dia yang penting kita kena tengok dia punya capital dan juga currency, tourism dia macam mana, okay, dan juga attraction dia apa. Alright, so kita jumpa di part 3 untuk East Asia. Okay, jadi itu saja, kita jumpa di part 3.